Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi untuk sama-sama kita meneruskan perbincangan kuliah kita. Okey, dalam chapter baru pula, okey, iaitu chapter 3. Okey, so dalam chapter ini kita akan bincangkan pula berkaitan dengan syariah Islam. Sebelum kita memulakan perbincangan, mari kita lihat dulu apakah isi kandungan bab 3 ini. So, apa yang kita akan bincangkan? So, dalam chapter 3 ini, kita akan bincangkan berkaitan dengan maqasid syariah. Kita akan bincangkan juga berkaitan dengan kepentingan syariah dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah khilafiyah. So, apakah hasil pembelajaran pula yang kita ingin capai? So, hasil pembelajarannya adalah yang pertama, pelajar dapat menjelaskan definisi ataupun pengertian syariah. Pelajar juga dapat menghuraikan maqasid syariah serta dapat menjelaskan kepentingan syariah dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah pelajar dapat menghuraikan maksud dan juga konsep khilafiyah. So, ini secara umumnya gambaran konten yang kita akan bincangkan dalam chapter 3 ini. Sebagai mukadimah, perbincangan kita pada hari ini, syariah adalah salah satu komponen paling penting dalam sistem perundangan Islam. Secara umumnya, masyarakat memahami syariah ini adalah undang-undang Islam. Namun sebenarnya, skop dan ruang lingkup syariah itu lebih luas daripada itu. Teori syariah ini merangkumi semua aspek kehidupan manusia yang menyentuh aspek sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Syariah Islam ini adalah suatu himpunan peraturan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengatur hidup manusia. Yang mana matlamat utama syariah itu adalah untuk memelihara kebajikan sejagat makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. So, syariah ini adalah himpunan peraturan yang diturunkan oleh Allah untuk mengatur kehidupan kita manusia. So, peraturan-peraturan ini meliputi segenap aspek kehidupan manusia dan ianya merupakan panduan serta pedoman yang sempurna untuk menyelesaikan semua permasalahan kehidupan manusia di dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Jasiyah ayat 18 yang bermaksud, pada keseluruhannya kami jadikan engkau yakni wahai Muhammad untuk menjalankan satu jalan yang cukup lengkap dari hukum-hukum agama. Maka turutlah jalan itu dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui iaitu perkara yang benar. Kita masuk kepada subtopik yang pertama iaitu pengertian syariah. Pertama, kita lihat dulu definisi syariah dari sudut bahasa. Perkataan syariah ini merupakan masdar ataupun kata terbitan bagi kata kerja syariah. Syariah ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud jalan untuk diikuti, sumber air dan memulakan sesuatu kerja. Selain itu juga, syariah ini dari sudut bahasa bermaksud jalan yang jelas dan lurus. Itu yang pertama, definisi syariah dari sudut bahasa. Seterusnya, definisi syariah pula dari sudut istilah. Syariah dari sudut istilah didefinisikan sebagai asas-asas kehidupan bermasyarakat, undang-undang yang mengatur perhubungan dalam kalangan manusia, sempadan halal haram dan cara-cara melaksanakan ibadah. Itu definisi yang diberikan oleh Abu A'la Al-Maududi. Seterusnya, menurut Mahmud Abdul Rahman pula, syariah ini merangkumi
segala ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia yang dibawa oleh para rasulnya yang berupa hukum hakam sama ada yang berhubung dengan tata cara beramal atau yang berkait dengan kepercayaan. Selain itu juga, menurut Al-Qaradawi, syariah ini bermaksud perkara yang merangkumi hukum-hukum Allah terhadap seluruh perbuatan manusia, sama ada berbentuk halal atau haram, makruh atau sunat, ia disampaikan oleh Rasulnya yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis serta dalil-dalil pecahan daripadanya seperti qiyas serta dalil lain. Yang terakhir, kita lihat satu lagi definisi syariah ini dari sudut istilah adalah menurut Syekh Mahmud. Menurut beliau, syariah ini adalah peraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya manusia berpegang teguh kepadanya di dalam perhubungan dengan Tuhan, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, beserta hubungannya dengan alam seluruhnya dan hubungannya dengan kehidupan. So, apa yang kita boleh simpulkan, definisi syariah ini dari sudut istilah adalah, istilah ini merujuk kepada segala peraturan Allah yang disyariatkan untuk manusia, untuk manusia jalankan dalam konteks berurusan dengan penciptanya, sesama manusia, dan untuk berinteraksi dengan alam semesta. So, ini secara umumnya definisi syariah dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah. Seterusnya kita masuk kepada istilah-istilah yang berkaitan dengan syariah. So, secara umumnya istilah-istilah ini mempunyai kaitan yang rapat dengan perkataan syariah. So, yang pertama adalah fiqh. So, fiqh ini bermaksud ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak terhadap perbuatan manusia yang bersifat praktikal, menerusi dalil-dalil yang terperinci. Selain itu juga, fiqh ini merupakan ilmu yang terhasil daripada sejumlah hukum syarak yang bersifat cabang terhadap perbuatan dan perlakuan daripada dalil dan hujah tertentu. Manakala Imam Ghazali pula menyatakan bahawa fiqh ini adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syarak yang ditentukan terhadap perbuatan manusia yang mukallaf. So, ilmu fiqh ini adalah sebahagian daripada syariah. So, keduanya tidak boleh dipisahkan. So, perbahasan ilmu fiqh ianya tidak terlepas daripada hukum yang 5 yang terbeban di atas bahu-bahu mereka yang mukallaf, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. So, segala perbuatan manusia ini dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui neraca hukum, seperti yang terkandung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. So, sebagai seorang manusia, kalau kita tiada pengetahuan yang tinggi, adalah sukar, untuk kita memahami semua hukum yang termaktub di dalam Quran dan Sunnah dengan sendiri. Sukarlah untuk kita faham. Sebab itu para ulama telah mengeluarkan dan menyusun hukum-hukum ini beserta dalil-dalilnya yang terperinci untuk memudahkan umat Islam memahami dan melaksanakannya. Dan inilah yang dinamakan ilmu fiqh. So, ilmu fiqh ni kalau kita tengok cabang-cabang dia sebagai contoh, kita mau tahu tentang ibadat. So, kita pun belajar tentang ilmu fiqh ibadat, tentang solat, puasa. Kita mau belajar tentang perkahwinan, kita belajar dalam fiqh munakahat. Kita mau belajar undang-undang jenayah dalam Islam, so kita belajar ilmu fiqh jinayat. Kita mau belajar tentang ilmu ekonomi muamalat, so kita belajar dalam fiqh muamalat. So itulah yang dimaksudkan dengan fiqh. Yang kedua adalah hukum. So perkataan hukum ianya berasal daripada bahasa Arab, iaitu hakama. Ha, kaf, mim, yang bermaksud menjatuhkan hukuman ataupun menentukan ataupun mengetuai ataupun menguasai. So perkataan hukum ini
ianya bermaksud penetapan ataupun ketentuan Allah, okey, yang mana ianya memfokuskan kepada hukum ataupun ketetapan Allah itu sama ada ianya halal, haram, wajib, makruh maupun sunat. Okey, kita boleh lihat kan sebagai contoh hukum yang ada dalam Islam. Okey, sebagai seorang Muslim, okey, sebagai seorang umat Islam, okey, haram, okey, untuk apa? Untuk meminum minuman yang memabukkan. Okey, sunat untuk kita melakukan perkara-perkara, okey, seperti contoh solat sunat, okey. Wajib untuk kita melaksanakan, okey, solat, puasa, okey. Makruh itu apa? Kita melakukan sesuatu perkara yang tidak disukai oleh Allah, okey. Itu dari sudut hukum, okey. Istilah hukum ini memang sangat-sangat berkaitan dengan syariah. Sebab apa-apa je mesti kita tanya, apa hukum dia ya? Mesti kita mau tahu kan? Okey. Itu nombor 2. So, nombor 3 adalah undang-undang. Undang-undang, okey, ianya merujuk kepada peraturan dan hukum yang digubal oleh badan perundangan yang berautoriti dalam sesebuah negara untuk tujuan penguatkuasaan. Okey, so undang-undang merupakan norma-norma hukum yang diterima dan diperkanunkan oleh badan-badan perundangan tertentu serta menerusi proses-proses tertentu. So, kalau merujuk kepada undang-undang Islam, ianya bermaksud ketetapan-ketetapan syariat yang telah mengalami proses ijtihad secara halus serta ditetapkan oleh badan perundangan negara Islam sebagai satu undang-undang yang dilaksanakan di negara berkenaan. Seterusnya adalah nas dan dalil syarak. Okey, nas dan dalil syarak ini adalah dua patah perkataan yang berasal daripada bahasa Arab. So, kedua-dua perkataan ini bermaksud sumber yang diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis dan menjadi rujukan dan sandaran hukuman. So, pemakaian kedua-dua sumber ini disebut sebagai dalil nakli. So, saya bagi analogi sebagai contoh kan. Tadi kalau ada berlaku suatu perkara, mesti kita tanya, apa hukum dia ya? So, contoh dia lah. Okey, orang Islam telah ditetapkan haram, untuk mengambil ataupun meminum minuman yang memabukkan. So, mesti kita tanya, apa dalil dia ya yang menunjukkan kepada haramnya mengambil ataupun meminum minuman yang memabukkan. So, kita pun buktikan melalui dalil Al-Quran. So, itu yang dimaksudkan dengan nas dan dalil syarak. So, yang terakhir adalah masadir al-syariah ataupun disebut sebagai dalam bahasa Inggeris sources of Islamic law. So, masadir syariah ini bermaksud sumber-sumber utama syariah yang menjadi rujukan dan sandaran hukum dalam Islam. Seperti mana kita belajar sudah dalam chapter 1, sumber hukum di dalam Islam ini terbahagi kepada dua, iaitu sumber yang disepakati dan juga sumber yang tidak disepakati. Tapi yang paling utama adalah kita kena ingat sumber asasi dalam Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Lepas tu diikuti dengan ijma' dan qiyas. Manakala sumber yang tidak disepakati itu pula adalah al-istihsan, al-istishab, uruf, masalih al-mursalah, sad az-zara'i. So, ini semua adalah sumber ataupun disebut sebagai masadir al-syariah. So, inilah secara umumnya berkaitan dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan syariah. Seterusnya kita masuk kepada subtopik yang kedua, iaitu maqasid syariah. Maqasid merupakan kata jamak daripada maksud yang diambil daripada kata qasada, iaitu qaf, sad, dal yang bermaksud tujuan ataupun matlamat. So, maqasid syariah ini bermaksud tujuan ataupun matlamat ataupun hikmah di sebalik penetapan hukum hakam dalam Islam. Seperti mana yang kita tahu, tujuan utama syariah adalah untuk menjamin kemaslahatan, kesejahteraan manusia dan juga menghindarkan kemudaratan.
So, setiap perundangan hukum dalam syariah adalah digubal untuk memelihara 5 komponen maqasid syariah yang merupakan asas kehidupan manusia. Imam Asy-Syatibi telah menyimpulkan bahawa matlamat syariah merangkumi 5 komponen maqasid yang sangat penting, iaitu yang pertama adalah hifz ad-din, yang bermaksud memelihara kesucian dan kepercayaan beragama. Dengan erti kata lain, ianya bermaksud menjaga agama. Yang kedua adalah hifz an-nafs, yang bermaksud menjaga keselamatan nyawa dan anggota tubuh badan manusia. Ianya merujuk kepada menjaganya nyawa. Yang ketiga adalah hifz al-aql, yang bermaksud menjaga kemurnian fikiran dan kewarasan akal. Yang keempat adalah hifz an-nasab, yang bermaksud menjamin kehormatan dan maruah diri. Dan yang terakhir adalah hifz al-mal, yang bermaksud menjamin usaha pemilikan dan penguasaan harta. So, kelima-lima ini merupakan matlamat, maqasid syariah. So, mari kita bincang satu persatu untuk kita lebih faham lagi apakah yang dimaksudkan dengan maqasid syariah. Apakah yang dikatakan dengan menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga akal dan juga menjaga harta. So, kita pergi yang pertama, iaitu menjaga agama. So, kalau kita lihat dalam Islam, Allah mensyariatkan kewajipan berdakwah, untuk kita sampaikan dakwah, mengajak manusia kepada kebaikan, meninggalkan keburukan, amar ma'ruf nahi mungkar. Allah mensyaratkan dengan jihad. Jihad mempertahankan agama. Kita disyariatkan untuk memerangi ajaran sesat. Untuk mencegah gejala murtad. Semua pensyariatan ini adalah bertujuan untuk kita memelihara dan mempertahankan agama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjaga nyawa. Nyawa ni tidak akan wujud di dalam alam nyata tanpa jasad. So, nyawa ini adalah kurniaan Allah yang tidak ternilai. Nilainya. Kita tidak boleh meletakkan nilai. Nyawa kita ini tiada spare part. Nyawa kita ni sangat penting untuk kita jaga. Bukan setakat nyawa kita, tetapi juga orang lain. Sebab itu Islam telah melarang perbuatan yang boleh mengancam keselamatan nyawa diri sendiri ataupun orang lain. Sebab itu kita ada larangan bunuh diri. Lepas tu kita ada dalam undang-undang jenayah Islam, kita ada penetapan hukum yang dinamakan qisas. Kita boleh lihat contoh qisas kan. Keadilan syariat Islam dalam menangani kes pembunuhan sengaja dan mencederakan anggota tubuh orang lain dapat dilihat dengan jelas dalam pelaksanaan undang-undang qisas. Kerana memberi balasan yang setimpal dengan jenayah yang telah dilakukan. Seperti mana dalam firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat 45 yang bermaksud, dan kami telah tetapkan ke atas mereka di dalam kitab Taurat bahawa nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata, hidung dibalas hidung, telinga dibalas telinga, gigi dibalas gigi, dan luka-luka dengan balasan yang setara. Selain itu juga kita boleh lihat pensyariatan diat, iaitu pampasan yang dibayar kepada waris mangsa sebagai ganti kepada qisas di atas pembunuhan yang tidak sengaja dan tersalah serta mencederakan orang lain. Sebagai contoh, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 178 yang bermaksud, maka sesiapa yang dimaafkan baginya oleh saudaranya dalam suatu perkara, yakni membunuh, maka hendaklah ia mengikut secara yang patut dan membayar diat kepadanya, yakni wali yang terbunuh dengan baik. Itulah keringanan dari Tuhanmu dan rahmat. Maka sesiapa yang dianiaya selepas itu, maka baginya seksaan yang pedih. So, jelas kita lihat sini.
dalam pensyariatan hukum Islam dari sudut penjagaan nyawa kita terang-terang dalam hukum qisas ada disebut bukan setakat kita ini tidak boleh mencederakan diri kita, kita ini tidak boleh membunuh diri kita, tetapi kita juga tidak boleh membunuh orang lain ataupun mencederakan orang lain. So itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjaga akal. Akal ini merupakan keistimewaan yang dianugerahkan kepada Allah. Untuk kita mentadbir urus alam ini dengan sebaik-baiknya. So dalam Islam telah disyariatkan larangan minum arak, larangan mengambil perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakan akal, seperti contoh dadah, semua larangan tersebut untuk menghindarkan daripada akal kita ini rosak. Yang keempat pula adalah menjaga keturunan. So Rasulullah SAW merupakan contoh tauladan yang terbaik bagi umat manusia. So akhlak baginda Nabi Muhammad SAW sangat terpuji. Ianya mencerminkan kesucian, ketulinan, keindahan dan juga keagungan agama Islam. Malah Islam itu sendiri antaranya dibina atas dasar akhlak yang mulia. Seperti mana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim yang bermaksud, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Oleh sebab itu, antara matlamat penurunan syariat Islam ini adalah untuk memelihara kesucian keturunan dan kehormatan diri manusia. So dalam mencapai matlamat ini, Islam menggunakan pendekatan sad'ad zara'i, iaitu langkah pencegahan terhadap perkara-perkara yang boleh membawa kepada kerosakan ataupun maksiat. Lantaran itu Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada zina dan seterusnya, menyebabkan berlakunya kerosakan-kerosakan yang lain seperti contoh pembunuhan dan juga pembuangan bayi. Seperti mana dalam firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 32 yang bermaksud, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sesungguhnya ia adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan dan perbuatan. Sebab itu Islam juga menganjurkan perkawinan untuk kita sama-sama menjaga keturunan melalui melaksanakan perkawinan untuk kita dapat meramaikan lagi umat Nabi Muhammad SAW. So melalui perkawinan dapatlah kita memastikan keturunan yang lahir itu adalah dari keturunan yang baik-baik. Kita boleh lihat juga dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam isu pemilihan jodoh. Salah satu daripada ciri-ciri yang kita tengok adalah keturunannya. Pasti kita melihat latar belakangnya, betul? So itu dari sudut menjaga keturunan. So yang terakhir adalah harta. Iaitu menjaga harta. So dalam Islam, syariat Islam telah menggariskan peraturan, hukum dan undang-undang yang tersendiri dalam soal yang berkaitan dengan pemilikan dan penguasaan harta. So Islam menggalakkan umatnya untuk mencari kekayaan daripada nikmat dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala, menerusi firman Allah yang bermaksud, dan carilah dengan apa yang dikurniakan oleh Allah kepada engkau untuk kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau lupa pada nasibmu di akhirat. Surah Al-Qasas ayat 77. So dalam Islam, pemilikan harta hendaklah diusahakan melalui cara dan pendekatan yang dibenarkan oleh syarak. Sebagai contoh, Islam membenarkan pemilikan harta melalui proses jual beli dan mengharamkan unsur riba dalam akad tersebut. Seperti mana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang bermaksud,
dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Okey, selain itu juga syariah Islam telah juga mengharamkan harta yang dimiliki melalui kegiatan mencuri, merompak, kerana ia merupakan pencerobohan dan penindasan terhadap harta dan hak orang lain. Oleh sebab itu, untuk menjamin keselamatan harta dan hak orang lain, maka Islam telah menetapkan hukuman terhadap jenayah curi sekiranya pelaku disabitkan dengan kesalahan tersebut, serta ianya memenuhi syarat-syarat tertentu yang boleh menyebabkan tangannya dipotong, seperti mana firman Allah, yang bermaksud dalam surah Al-Maidah ayat 38, iaitu, dan lelaki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan mereka sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai suatu peringatan supaya tidak dilakukan oleh orang lain daripada Allah. So, kesimpulannya, apa yang kita boleh faham, maqasid syariah ini, ianya merangkumi semua matlamat, kelima-lima matlamat itu, iaitu, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga akal dan juga menjaga harta, Syariat Islam, tidak lain tidak bukan, pastinya bermatlamatkan untuk menjamin, kemaslahatan manusia, dan menghindarkan kemudaratan. Sebab itu kelima-lima komponen ini menjadi tujuan. Apa sebab di sebalik setiap hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah? Kenapa ada larangan bunuh diri? Sebab mau jaga nyawa. Kenapa ada larangan untuk minum arak, untuk minum minuman yang memabukkan? Sebab mau jaga akal. Kenapa ada pensyariatan untuk berdakwah? Kenapa ada penetapan hukum bagi orang yang murtad? Semua itu untuk jaga agama. Kenapa ada larangan mendekati zina? Sebab apa? Untuk menjaga keturunan. Sebab apa ada larangan riba? Ada hukuman potong tangan bagi yang mencuri. Lepas tu kita ada apa? Keharusan jual beli. Semua itu apa? Untuk manusia ini memenuhi keperluan hidup dia. Dengan cara yang halal. Lepas tu segala hukuman mencuri, merompak, semua itu, ianya adalah untuk menjaga harta manusia. So, itulah secara umumnya berkaitan dengan maqasid syariah. Seterusnya, kita masuk kepada pembahagian maqasid mengikut maslahah. Terdapat perkara yang menjadi keperluan manusia, dan syarak menjadikannya sebagai objektif dalam pensyariatan hukum. So, berasaskan kepada keperluan manusia, pembahagian maqasid mengikut maslahah ini boleh dibahagikan kepada 3 perkara. Yang pertama adalah maslahah daruriyah. Maslahah daruriyah ini bermaksud keperluan asas yang perlu ada kepada setiap individu untuk melangsungkan kehidupan demi menegakkan kepentingan agama dan duniawi. Tanpa keperluan asas ini, ia boleh merosakkan agama dan menjejaskan perjalanan kehidupan. Yusuf Al-Qaradawi telah merumuskan 6 perkara yang tergolong di dalam keperluan asas manusia, antaranya adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kemudahan pendidikan dan juga perubatan. So maslahah daruriyah ini terangkum dalam 5 perkara yang telah kita bincangkan tadi, iaitu yang pertama menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan dan juga menjaga harta. Seterusnya adalah maslahah hajiyat. Maslahah hajat ini adalah perkara yang diperlukan oleh manusia bagi menjamin kehidupan dengan mudah dan mengelakkan kesukaran. Tanpa maslahah hajiyat ini, kehidupan kita masih boleh diteruskan, tetapi kita berhadapan dengan kesukaran dan juga kesulitan. Sebagai contoh, pada masa sekarang, alat telekomunikasi itu menjadi satu maslahah daruriyah, menjadi satu keperluan hajiyat. Maafkan saya, menjadi satu keperluan hajiyat yang mana
Alat telekomunikasi ini boleh membantu kita untuk memudahkan kita berkomunikasi, berhubung dengan orang lain. Contoh lain, kenderaan. Kenderaan itu boleh jadi maslahah hajiyah kerana melalui kenderaan, bila kita menggunakan kenderaan, ia akan memudahkan kita punya urusan untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat. Itu maksudnya. Kalau kita lihat dalam maslahah hajiyat ini, kalau dalam penetapan hukum, kita boleh lihat rukhsah dalam ibadat. Bagaimana Allah bagi kelonggaran. Contoh, kalau orang yang sakit, dia boleh solat duduk. Kalau orang yang bermusafir, Allah benarkan untuk menghimpunkan solat, untuk qasarkan solat. Kalau masa bulan Ramadan, Allah bagi kelonggaran untuk buka puasa, pada orang yang sakit. So itu antara perkara-perkara hajiyat yang terdapat dalam hukum hakam Islam. So yang terakhir adalah tahsiniyat. So tahsiniyat ini adalah keperluan ketiga yang mana ianya berperanan untuk penambahbaikan dan kesempurnaan kehidupan manusia, dan ianya dianggap pelengkap kepada keseluruhan kehidupan. Sebagai contoh, keharusan memakai pakaian yang berwarna-warni, kenderaan yang mewah. So itulah secara umumnya pembahagian maqasid mengikut maslahah. Seterusnya kita masuk kepada subtopik yang ketiga, iaitu skop pelaksanaan syariah Islam. Skop pelaksanaan syariah Islam tidak hanya menumpukan kepada hubungan manusia dengan Allah semata-mata, tetapi sebaliknya ianya juga merangkumi hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dengan alam. So secara ringkasnya, skop pelaksanaan syariah dalam Islam boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu yang pertama adalah hablun minallah, iaitu hubungan manusia dengan Allah. Yang kedua adalah hablun minan nas, iaitu hubungan manusia dengan manusia. Yang ketiga adalah hablun minal bi'ah, iaitu hubungan manusia dengan alam. So mari kita lihat satu persatu bagaimanakah skop pelaksanaan syariah dari sudut hubungan manusia dengan Allah. Seperti mana kita tahu, kita ini manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadat kepada Allah. Seperti mana yang termaktub dalam Quran, dalam surah Az-Zariyat ayat 56 yang bermaksud, sesungguhnya tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadat kepadaku. So dalam syariah Islam, telah termaktub, dalam syariah Islam telah tercatat, dalam syariah Islam sudah terkandung, bagaimanakah cara kita manusia ini untuk beribadah kepada Allah. Dalam syariah Allah sudah ada cara bagaimana kita ini manusia mau melaksanakan segala suruhan Allah dan juga meninggalkan larangan Allah. So semua arahan kah, peraturan kah, garis panduan kah, larangan kah, semuanya sudah termaktub dalam syariah Allah, dan kesemua itu adalah untuk panduan kepada manusia untuk memastikan manusia ini sentiasa berada dalam landasan yang betul. So dalam syariah Allah sudah ada, sudah diingatkan macam mana kita manusia mau beribadat kepada Allah, macam mana kita mau mendekatkan dengan Allah, apa ibadah-ibadah yang perlu kita lakukan. Macam mana kita mau menjalani kehidupan kita dalam dunia ini. Apakah larangan-larangan Allah yang perlu kita jauhi supaya kita ini tidak mendapat kemurkaan Allah, supaya kita ini jauh daripada azab Allah. So macam mana kita mau dapat syurga Allah, apa yang perlu kita lakukan. Semua itu ada dalam syariah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia. So dalam kehidupan kita manusia ini, kita tidak hidup bersendirian. Kita hidup dalam kelompok masyarakat. Dan manusia ini merupakan khalifah Allah di muka bumi ini. Yang mentadbir urus bumi ini, yang memakmurkan bumi ini. So
hubungan sesama manusia ini juga ada termaktub dalam syariah Islam. Okey. So macam mana kita mau hidup bermasyarakat? Contoh dalam surah Az-Zariyat, okey, ayat 12, okey, ayat 12 dan 13, okey. Ada menyentuh okey dalam kehidupan kita bermasyarakat ni. Jangan mengumpat, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Okey. Jangan apa lagi bersangka buruk, jangan prejudis, okey. So semua itu kalau kita lihat, okey, adalah larangan yang mana untuk memastikan kita ini hidup aman damai dalam kelompok masyarakat. Okey, lepas tu juga, okey, dalam Islam pun ada terkandung, okey, kita ni dianjurkan untuk berkenal-kenalan sebab Allah datangkan kita dari pelbagai kaum, pelbagai suku. Okey, pelbagai apa? Berlainan ras, okey, lepas tu berlainan apa? Warna kulit. Okey, so semuanya itu okey untuk tujuan apa? Untuk bagi tahu bahawa kita ini kena berkenal-kenalan. Melalui berkenal-kenalan itu senang untuk kita memahami antara satu sama lain dan juga kita boleh bekerjasama, okey, untuk memakmurkan bumi Allah. Okey. So yang ketiga dan yang terakhir adalah hubungan manusia dengan alam. So hubungan manusia dengan alam pun ada termaktub dalam syariah. Okey, bagaimana kita ini diingatkan, okey, manusia ini adalah khalifah Allah. Okey, so dalam kita mentadbir alam ini, okey, janganlah sampai kita buat apa? Kita buat kerosakan pada alam sekitar. Okey, sebab kita boleh lihat, okey, punca-punca kepada kerosakan alam sekitar yang berlaku sekarang ini adalah kerana tangan-tangan manusia ini yang mana kita ini mengikut hawa nafsu, okey, untuk capai keuntungan duniawi semata-mata, okey. Maka berlakulah pembalakan haram. Habislah semua bukit, okey, ditarah, okey, semata-mata apa? Mau buat pembangunan, okey. Tetapi, okey, kita lupa bahawa nanti ianya bagi kesan kepada kita juga. Okey, sebab itu dalam syariah Islam sudah terkandung, okey, sudah diingatkan, okey, bahawa dalam kita mau menggunakan sumber-sumber alam, okey, sekitar ini, okey, kita hendaklah menggunakan dengan optimum, okey, bukannya kita ikut hawa nafsu semata-mata, okey. Sebagai contoh, okey, dalam surah Al-An'am ayat 141 yang bermaksud, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, okey, pokok kurma, tanaman-tanaman yang bermacam buahnya, zaitun dan delima, okey, yang serupa bentuk dan warnanya, okey, tidak sama rasanya. Maka, okey, makanlah darinya buahnya yang bermacam-macam itu. Dan bila dia berbuah, maka tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan, okey, dikeluarkan zakatnya, dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Okey, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Okey. Selain itu juga, okey, kita boleh lihat dalam firman Allah, okey, dalam firman Allah yang lain dalam surah Asy-Syu'ara ayat 183, okey, Allah memberi peringatan, okey, bahawa, okey, dalam mengejar kekayaan, alam sekitar itu tidak boleh dicemarkan ataupun dimusnahkan, okey. Seperti mana, okey, ayat dalam surah Syu'ara tadi ayat 183 yang bermaksud, dan janganlah kamu mengurangi hak-hak orang ramai, dan janganlah kamu bermaharajalela melakukan kerosakan di bumi. Okey, lepas tu kita lihat lagi dalam surah Rum ayat 41, okey. Bagaimana Allah memperingatkan lagi, okey, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia, okey. Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada balasan perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. So kalau kita lihat, okey, dalam syariah Islam ianya juga menekankan, okey, hubungan manusia dengan alam. So dalam kita mau memakmurkan bumi Allah ini, okey, kita hendaklah menggunakan semua sumber-sumber ini dengan optimum. Janganlah kita berlebih-lebihan, okey, janganlah kita ikut hawa nafsu mau kejar sangat pembangunan sampai akhirnya bila berlaku kerosakan yang okey, mana bila berlaku kerosakan ini membawa kemudaratan kepada kita sendiri. So kalau kita lihat di sini, okey, jelaslah bahawa skop pelaksanaan syariah dalam Islam ini bukan hanya memfokuskan kepada hubungan,
manusia dengan Allah. Tetapi sebaliknya, ianya juga memfokuskan kepada hubungan manusia dengan manusia dan juga hubungan manusia dengan alam. Seterusnya, kita masuk pula kepada tajuk skop pelaksanaan syariat Islam. Secara umumnya, pelaksanaan syariat Islam ini terbahagi kepada 3 tahap, iaitu yang pertama adalah pelaksanaan secara individu, yang kedua adalah pelaksanaan secara berjemaah, dan yang terakhir adalah pelaksanaan oleh pemimpin ataupun pemerintah. So, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, pelaksanaan secara individu. Pelaksanaan secara individu ini merujuk kepada kewajipan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas setiap individu. So, kewajipan ini merupakan perintah khusus Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu. Sebagai contoh, solat, puasa, zakat dan juga haji. Selain itu juga, pelaksanaan secara individu ini merangkumi segala bentuk larangan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap setiap individu. Sebagai contoh, memakan harta anak yatim, merampas hak orang lain, meminum arak, serta melibatkan diri dengan unsur-unsur riba. Itu yang pertama, pelaksanaan secara individu. Seterusnya, yang kedua, pelaksanaan secara kolektif ataupun pelaksanaan secara berjemaah. Sebahagian daripada perintah-perintah Allah perlu dilaksanakan secara berjemaah. Dan ianya merupakan tanggungjawab bersama bagi setiap umat Islam. So, antara contoh tuntutan ataupun perintah Allah ataupun tanggungjawab yang kita perlu laksanakan secara berjemaah adalah sebagai contoh menyebarkan dakwah, kewajipan berjihad, amar ma'ruf nahi munkar, serta tuntutan fardu kifayah yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Ali Imran ayat 104 yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebaikan, menyeru membuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. So, itu yang kedua, pelaksanaan secara berjemaah. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan oleh pemerintah ataupun pemimpin. Daulah Islamiyah merupakan kemuncak pelaksanaan syariat Islam. So, pemimpin negara bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh hukum hakam Islam. So, amanah yang terpikul oleh pada bahu seorang pemimpin itu akan diaudit, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari wa Muslim yang bermaksud, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu bertanggungjawab di atas kepimpinannya. Seorang amir ataupun pemerintah adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan dipertanggungjawabkan di atas pimpinannya ke atas mereka. Justru, seorang pemimpin itu wajib memastikan pelaksanaan perundangan Islam yang meliputi hudud, qisas, diat dan juga takzir dipraktikan dengan adil dan saksama. So inilah 3 skop pelaksanaan syariah Islam, iaitu secara individu, berjemaah dan juga pemimpin ataupun pemerintah. Seterusnya kita masuk kepada subtopik yang keempat, iaitu ciri-ciri perundangan Islam. So, secara umumnya, perundangan Islam ini kita boleh bahagikan kepada 6 perkara. Yang pertama adalah syariah Islam, merupakan ciptaan Allah dan bukannya ciptaan manusia. Oleh sebab itu, syariah Islam ataupun perundangan Islam ini sudah pasti ianya bersumberkan wahyu Allah, iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. So, itu yang pertama.
Yang kedua adalah dalam perundangan Islam ini adanya ganjaran dan juga balasan. So, setiap perbuatan, amal perbuatan seorang manusia itu sama ada kebaikan ataupun keburukan, dari sekecil-kecil zarah sampailah sebesar-besar perbuatan, semua itu ada ganjaran dan balasannya. Seperti mana yang kita tahu, dalam syariah Islam ini ada do and don'ts yang mesti kita patuhi. Yang do kita buat, yang don'ts kita jauhi. Sebab apa? Kita melakukan perkara-perkara yang diperintah untuk mendapatkan ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita mesti tahu apa yang don'ts, sebab kita mau mengelakkan diri kita, kita mau membentengi diri kita dari melakukan sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah, sebab kita tidak mahu mendapat murka Allah. Kita tidak mahu melakukan sesuatu amal ataupun perbuatan kejahatan yang boleh membuatkan kita dapat dosa dan akhirnya kita dapat azab daripada Allah. So sebagai seorang muslim, pastinya kita mau mengejar ganjaran, nikmat daripada Allah. Dan sebagai seorang muslim, kita punya cita-cita itu pastinya kita mau dapat ganjaran syurga Allah. So itu yang kedua. Yang ketiga pula adalah perundangan Islam sudah pasti ianya bersifat universal, kerana ianya meliputi semua aspek kehidupan manusia dan ianya sesuai untuk setiap tempat, masa, tidak kiralah di mana pun kita berada, malah ianya melangkaui sempadan geografi. So itu yang ketiga.
Yang keempat adalah syumul dan lengkap. Okey. Perundangan Islam ini sudah pasti ianya memenuhi segala kepentingan manusia, sama ada berbentuk daruriyah kah, hajiyah kah, ataupun juga tahsiniyat. Dan okey, kita lihat juga dalam skop syariah itu sendiri, ianya bukan memfokuskan kepada hubungan manusia itu dengan Allah sahaja, tetapi sebaliknya ianya merangkumi hubungan manusia dengan manusia dan juga manusia dengan alam. So itu yang nombor 4. Yang kelima pula adalah sepadu dan seimbang. So seluruh ajaran Islam dan sistem-sistemnya ditegakkan di atas dasar sepadu, ianya saling berkaitan. So Islam menggabungkan antara kedua-duanya, iaitu individu dan juga undang-undang, serta menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat. So yang terakhir pula adalah ciri-ciri perundangan Islam ini adalah bersifat tetap dan anjal. Yang mana tetapnya itu adalah pada setiap prinsip dan dasar syariah Islamiah itu ianya tetap. Dan tidak boleh dan serta tidak akan berubah. Namun dari aspek pelaksanaan, ianya bersifat anjal ataupun fleksibel, mengikut keadaan dan keperluan semasa. Senang memfaham adalah sebagai contoh rukhsah solat. Dalam Islam, hukum menunaikan solat itu adalah wajib. So kewajipan untuk menunaikan solat itu ianya tidak akan berubah. Tetapi dari sudut pelaksanaan, ianya adanya sifat anjal ataupun fleksibel itu, yang mana kalau kita ini dalam keadaan yang sakit, kita tidak mampu untuk solat berdiri, maka kita boleh solat dalam keadaan duduk. Kita tidak mampu untuk solat duduk, maka kita boleh solat baring. So itu maksudnya, dari sudut hukum, ianya bersifat tetap, dia tidak berubah. Tapi dari sudut pelaksanaan, kita melakukan sesuatu hukum itu, melakukan sesuatu perkara itu, di sana ada sifat anjalnya ataupun fleksibelnya. So itulah secara umumnya berkaitan dengan ciri-ciri perundangan Islam.
Seterusnya, kita masuk pula kepada tajuk keperluan manusia kepada syariah. So, why manusia ini perlu kepada syariah? Yang pertama adalah keberkesanan syariah Islam dalam menangani permasalahan manusia. Hal ini kerana hanya perundangan Allah sahaja yang terbaik dan mampu menangani semua permasalahan manusia. Yang kedua adalah syariah Islam ini sebagai sumber penentuan hak dan batil. Dalam kehidupan kita ini manusia, manusia mencipta peraturannya yang tersendiri. Namun kalau kita boleh lihat, jelas peraturan-peraturan yang telah dicipta oleh manusia ini banyak kelemahan. Maka syariah Islam lah sebagai sumber penentuan hak dan batil. Yang ketiga pula adalah syariah Islam mendidik manusia. So, syariah Islam ini adalah sebagai perundangan yang bersifat holistik yang memberi penekanan untuk mendidik manusia supaya kita ini menjadi insan yang berdisiplin serta mempunyai jati diri Muslim yang sejati. So, melalui perintah dan juga larangan Allah, Allah bentuk peribadi kita ini seterusnya menjadi asas kepada pembentukan sebuah masyarakat yang aman dan percaya. So, itu yang ketiga. Syariah Islam ini mendidik manusia. Dan yang terakhir adalah syariah Islam tunjang keadilan. Seperti mana yang saya sebut pada poin yang kedua tadi. Undang-undang manusia ini banyak kelemahan. Kadang-kala keadilan itu tidak dapat ditegakkan kepada yang bersalah dan kadang-kala pihak yang benar dinafikan hak mereka disebabkan oleh justifikasi manusia yang salah dan lemah. Oleh itu syariah Islam inilah tunjang keadilan. So, inilah secara umumnya berkaitan dengan keperluan manusia kepada syariah. Why manusia itu perlu kepada syariah? Seterusnya kita masuk kepada implikasi pengabaian syariah dalam pembangunan masyarakat. So, kita mau lihat apakah kesan jika syariah ini tidak dilaksanakan dalam pembangunan masyarakat ataupun dalam negara. So, yang pertama adalah kehidupan manusia akan menjadi huru-hara. Hal ini kerana secara fitrahnya manusia ini memerlukan undang-undang dan peraturan untuk dijadikan panduan dalam menjalani kehidupan. So, tanpa peraturan, tanpa undang-undang tersebut, sudah pasti kehidupan manusia ini akan menjadi pincang dan juga huru-hara. Yang kedua pula adalah golongan bawahan akan terus ditindas dan tidak terbela. Jika undang-undang syariah ini tidak dikuatkuasakan, maka nasib golongan bawahan akan terus dizalimi kerana mereka tidak mendapat hak mereka. Bagi yang kaya akan terus kaya, yang miskin akan terus miskin. So, itu yang kedua. Yang ketiga pula adalah berlakunya pelanggaran perintah Allah. Manusia tidak lagi takut untuk melakukan apa yang dia mahu kerana undang-undang syariah itu tidak diamalkan. Seterusnya adalah ideologi luar itu akan mengambil tempat syariat. So, sebagai ganti kepada syariah Islam, so manusia ini akan mencipta undang-undang sendiri bagi mengatur urusan kehidupan manusia. So, of course, ia akan terjelmalah dalam bentuk ideologi yang dicipta mengikut selera dan kata hati manusia. So, akibatnya perhitungan hawa nafsu itulah yang menjadi kata putus dalam menilai baik, jahat, adil, zalim dan juga nilai kemanusiaan. So, yang terakhir adalah maksiat berleluasa. So, natijah daripada budaya kemanusiaan yang meletakkan nilai dan harga diri kepada hawa nafsu dan berbangga dengan semangat hedonistik, maksiat akan bermaharaja lela terutamanya di kalangan muda-mudi. Hal ini kerana
undang-undang Allah, okey, syariah Allah itu dianggap apa? Out of date, okey, dianggap lapuk dan ketinggalan zaman, okey, tidak sesuai untuk dilaksanakan pada masa kini. So itu secara umumnya berkaitan dengan implikasi pengabaian syariah dalam pembangunan masyarakat. Seterusnya, kita masuk kepada perbincangan yang terakhir pada hari ini, iaitu khilafiyah. So, apa itu khilafiyah? Okey, so mari kita lihat definisinya. Khilafiyah ini berasal daripada perkataan bahasa Arab yang bermaksud perbezaan. Menurut Ibnu Manzur, okey, al-ikhtilaf merujuk kepada suatu yang saling bercanggah dan tidak ada kesepakatan. Oleh itu, okey, apa yang kita boleh fahami, khilafiyah ini adalah perbezaan mengenai suatu perkara yang syubhah, yakni samar-samar atau tidak jelas kedudukannya berdasarkan dalil Al-Quran dan juga hadis. Okey? Dan okey, apa yang kita perlu fahami juga, perbezaan ini okey bukanlah okey bermaksud untuk mencetuskan perbalahan dan juga perpecahan umat, okey? Dan okey, senario ataupun isu perbezaan ini bukanlah suatu isu yang baru, okey, tetapi ianya okey sebenarnya okey telah berlaku okey dalam kalangan para sahabat okey pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zaman selepasnya. Seterusnya, okey, kita masuk pula, okey, kita bincangkan pula berkaitan dengan faktor berlakunya khilafiyah. Apa sebenarnya, okey, punca-punca yang menyebabkan berlakunya khilafiyah ni? So, yang pertama adalah, okey, pemahaman dan penafsiran nas yang berbeza. Okey, seperti mana yang kita tahu, okey, Al-Quran dengan Sunnah ni merupakan sumber utama perundangan kita. Okey, Al-Quran dan Sunnah ni lah adalah sumber kita punya panduan utama. Pada zaman Nabi, okey, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu masih hidup, okey, tidak berlaku isu yang besar, okey, berkaitan dengan penafsiran nas yang berbeza. Sebab, okey, pada ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendirilah merupakan sumber hukum. Namun, okey, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, okey, para sahabat telah melaksanakan ijtihad penafsiran nas okey dalam keadaan tertentu. So hal ini berlanjutanlah okey sehingga okey ke hari ini. So antara okey faktor okey berlakunya perbezaan okey pemahaman dan penafsiran nas ini adalah okey disebabkan oleh faktor asbab an-nuzul, asbab al-wurud. Okey, asbab an-nuzul ni adalah sebab turun ayat Quran. Asbab al-wurud, sebab turun hadis. Zaman, keadaan dan juga keperluan masyarakat. Okey, sebagai contoh. Perbezaan penafsiran bagi ayat 23 surah An-Nisa. Kalau menurut Imam Syafi'i, okey, anak perempuan dalam ayat 23 itu merujuk kepada anak yang sah taraf sahaja. Okey, namun okey, kalau menurut Imam Abu Hanifah pula, kalimah anak perempuan okey dalam ayat tersebut merujuk kepada anak perempuan yang sah dan tidak sah taraf. Okey, so kita boleh lihat situ okey perbezaan okey pandangan ini yang telah membawa kepada implikasi hukum yang berbeza. So itu yang pertama, okey. Faktor berlakunya khilafiyah yang pertama adalah sebab pemahaman dan penafsiran nas yang berbeza. Faktor yang kedua pula adalah metodologi mengistinbatkan hukum yang berbeza. Okey, atau dalam bahasa yang mudahnya adalah kaedah menentukan hukum yang berbeza. Okey, secara umumnya setiap mazhab mempunyai metodologi ataupun kaedah tersendiri dalam menentukan hukum syarak. Okey, so perbezaan kaedah ini menyebabkan hukum yang diistinbatkan juga berbeza mengikut kaedah yang digunakan. Imam-imam mazhab okey telah menyusun metodologi dan kaedah sebagai rujukan generasi akan
datang. Okay, for example, Imam Syafi'i telah menyusun ilmu usul fiqh dalam kitab Ar-Risalah. Selain itu, kita boleh lihat bagaimana Imam Abu Hanifah menggunakan kaedah al-istihsan, al-uruf. Imam Malik pula gunakan kaedah al-maslahah al-mursalah, al-uruf, al-istihsan, al-istishab dan juga sad az-zara'i. So kita boleh lihat perbezaan kaedah-kaedah ini menyebabkan hukum yang diistinbatkan juga berbeza mengikut kaedah yang digunakan. So ini faktor yang kedua. So inilah secara umumnya faktor, dua faktor, mengapa berlakunya khilafiyah. Dan yang terakhir, kita bincangkan pula, langkah berhadapan dengan isu khilafiyah. So, yang pertama adalah, kita menghormati pandangan mazhab lain dan juga kita hendaklah berlapang dada. Yang kedua adalah kita tidak ta'assub, dengan, kepada imam dan mazhab yang kita ikuti. Dan yang terakhir adalah kita mesti berusaha mencari kebenaran dengan mendalami ilmu. So itu secara umumnya langkah ataupun adab bagaimana kita berhadapan dengan isu khilafiyah. Sebelum saya pergi kepada kesimpulan, saya kongsikan sedikit adab kita berhadapan dengan isu-isu khilafiyah. So, menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, antara adab perbezaan pendapat ini adalah yang pertama, kita hendaklah bersikap bersederhana, iaitu tidak terlalu ketat dan tidak terlalu longgar dengan dalam erti kata lain, kita tidak keterlaluan dalam agama. Yang kedua adalah kita bekerjasama dalam perkara yang disepakati. Kita fokus kepada perkara yang disepakati. Kita berlapang dada jika ada perbezaan kecil dengan menghormati pandangan orang lain. Yang ketiga adalah kembali kepada penyatuan. So, kebanyakan faktor perpecahan adalah sikap ego dan juga hawa nafsu. Justru itu, dalam menangani hal ini, keikhlasan perjuangan kerana Allah adalah penting. Yang keempat pula adalah bebaskan diri daripada ta'assub ataupun fanatik. So, jangan kita fanatik dan ta'assub kepada mana-mana pendapat individu, mazhab ataupun kumpulan tanpa dalil ataupun hujah. Dan yang terakhir, menurut Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, antara adab yang kita boleh lakukan adalah berlapang dada kepada pendapat orang lain dan bersangka baik kepada pihak lain. So ini secara umumnya lah contoh adab perbezaan pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kesimpulannya, syariah Islam merupakan rahmat bagi seluruh alam, petunjuk dan juga pedoman kepada seluruh manusia. Syariah Allah ini bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. So, as a Muslim, sebagai seorang umat Islam, sebagai seorang hamba Allah, penting, sangat penting untuk kita menghamalkan dan menghayati prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh. Hal ini kerana pematuhan terhadap syariah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah manifestasi ketakwaan dan keimanan manusia terhadap perintah dan juga larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sahaja perbincangan kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa pada minggu yang seterusnya untuk membincangkan tajuk yang baru.